Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, saya Ustazah Asmira. Hari ini akan mengajar pelajaran ibadah. Okey. Anak-anak, kamu semua masih ingat tak lagi bahagian hadas? Ada berapa bahagian hadas? Kita pernah belajar kan sebelum ni? Okey, bahagian hadas terbahagi kepada dua. Yang pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Okey, kali ini kita nak masuk tentang hadas besar. Okey, jom sama-sama kita tengok. Okey, dalam hadas besar, kita akan belajar tentang pengertian hadas besar yang pertama. Yang kedua, sebab-sebab berlaku hadas besar. Yang ketiga, perkara-perkara yang dilarang ketika kita berada dalam keadaan hadas besar. Yang keempat, cara bersuci daripada hadas besar. Okey, baik. Sekarang mari kita lihat apakah pengertian hadas besar. Sebelum tu, kamu boleh rujuk buku sumber masing-masing, muka surat 27. Okey, hadas besar ialah keadaan yang mewajibkan mandi bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah. Okey, maksudnya di sini ialah jika kita berada dalam keadaan hadas besar, maka wajib atas kita untuk mandi hadas. Okey, macam mana? Jelas tak? Ustazah harap kamu jelas dengan pengertian hadas besar, ya. Baik, seterusnya kita akan masuk apa sebab berlakunya hadas besar. Okey, ada beberapa sebab berlakunya hadas besar. Okey, antara sebabnya ialah yang pertama, keluar haid bagi wanita. Maksud haid ialah darah kotor yang keluar dari seorang wanita yang sudah baligh. Baligh itu bermaksud wanita itu sudah cukup umur ataupun sudah mencapai umur matang. Okey, sebab yang kedua, bersetubuh iaitu melakukan perhubungan jenis. Okey, maksud di sini ialah lelaki dan wanita yang telah berkahwin dan tidur bersama, mereka juga berada dalam keadaan hadas besar. Sebab yang ketiga, keluar mani sama ada dalam mimpi atau dengan sengaja. Okey, perkara ini boleh berlaku kepada lelaki ataupun wanita sekiranya mereka terkeluar air mani di dalam mimpi ataupun dengan sengaja mengeluarkannya, maka ia juga merupakan sebab berlakunya hadas besar. Okey, seterusnya kita lihat sebab yang keempat, wiladah, iaitu darah yang keluar ketika melahirkan anak. Okey, perkara ini berlaku kepada wanita ataupun ibu yang mana melahirkan anak. Semasa melahirkan anak dan darah yang keluar bersama dengan anak itu dinamakan wiladah. Sebab yang kelima pula, nifas. Nifas ialah darah yang keluar selepas melahirkan anak. Ustazah harap kamu dapat beza, ya, apa itu darah wiladah dan apa itu darah nifas. Okey, seterusnya kita lihat sebab yang keenam. Sebab berlakunya hadas besar ialah mati selain daripada mati syahid. Okey, macam mana setakat ni? Masing-masing dah faham? Okey, insya-Allah. Seterusnya kita akan masuk kepada perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Okey, jom sama-sama kita lihat. Perkara yang pertama adalah tawaf, solat, menyentuh dan membawa Al-Quran, membaca Al-Quran dan iktikaf di masjid. Semua perkara yang Ustazah sebutkan tadi adalah perkara yang dilarang ketika kita berada dalam keadaan hadas besar. Okey, baik. Seterusnya kita akan masuk kepada cara bersuci daripada hadas besar. Okey, cara bersuci daripada hadas besar ni ada dua cara dia. Satu dengan mandi wajib, satu lagi bertayamum. Okey, kita tengok yang pertama. Untuk sucikan diri daripada hadas besar, kita perlu mandi wajib dengan menggunakan air mutlak. Semasa kita mandi wajib tu, kita sertakan dengan niat. Niat mandi wajib ialah nawaitu
raf'al hadathil akbari lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Niat tu kita perlu baca dalam hati, tak perlu lafaz. Cara yang kedua bersuci daripada hadas ialah dengan bertayamum. Bertayamum ni bila kita boleh lakukan? Hanya pada situasi ketiadaan air. Jika ada air, tidak perlu bertayamum. Baik. Ustazah rasa setakat ini dulu pengajian kita, dan Ustazah harap kamu dapat memahami apa yang Ustazah terangkan tentang hadas besar, insyaAllah. Jika ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh utarakan di dalam grup kelas kita, ya. Yang baik itu semua daripada Allah, dan yang lemah itu daripada kekurangan Ustazah sendiri. InsyaAllah hingga berjumpa lagi. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.